Salam sejahtera semua dan salam Malaysia Madani. Hari ini, jom kita lihat psikologi pembelajaran bab 7, iaitu bimbingan dan pengurusan tingkah laku pembelajaran. Okey, so dalam slide ini, ini merupakan isi kandungan pada hari ini. Kita akan lihat 3 subtopik yang kecil, iaitu yang pertama, bimbingan. Lepas tu yang kedua, tingkah laku bermasalah. Dan yang ketiga ialah modifikasi tingkah laku. Apakah ketiga-tiganya? Jom kita lihat nanti. Tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, jom kita lihat subtopik yang pertama, iaitu bimbingan. Kita akan lihat apakah definisi bimbingan dan apakah yang kita patut bayangkan di dalam minda kita semasa kita mendengar perkataan bimbingan. Okey, so bimbingan ni dia berkait rapatlah dengan apa? Dengan memberikan bantuan ataupun memberikan tunjuk ajar. Okey, jom kita lihat apakah yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh. So, kalau menurut Sabariah pada tahun 2003, dia menyatakan bahawa bimbingan merupakan proses untuk menolong orang lain membuat pilihan. Proses menolong orang lain membuat pilihan. Kalau menurut Abdul Malik pada tahun 2003 juga, dia menyatakan bahawa bimbingan merupakan satu proses membantu individu memahami diri dan juga dunianya. Nampak tak persamaan antara pernyataan kedua-dua tokoh ini? Ya, betul. Persamaannya dia memang berkait rapat dengan menolong, membantu, memberikan bantuan, betul. Itu merupakan keyword untuk kata kunci untuk bimbingan. Satu, kalau Sabariah menyatakan dia memberikan pertolongan untuk apa? Untuk membuat pilihan. Menolong orang lain membuat pilihan. Kalau menurut Abdul Malik, dia menolong orang lain untuk memahami diri sendiri dan juga dunia sekeliling. Okey, kemudian jom kita lihat. Ini merupakan prinsip-prinsip bimbingan. Apakah prinsip yang diperlukan untuk mewujudkan satu proses bimbingan yang efisien, yang amat berkesan? Oleh sebab saya merupakan seorang yang agak malas untuk membaca satu perenggan panjang seperti itu. So, saya suka guna akronim lah. Saya akan menggunakan perkataan-perkataan pertama ataupun huruf-huruf yang saya rasa sesuai untuk membina satu akronim. Di sini, apakah akronimnya? Murid profesional cegah KK secara sukarela. Boleh anggap KK ni sebagai kertas kerja lah. Murid profesional cegah kertas kerja secara sukarela. Kalau kamu seorang murid yang profesional, kalau kamu nampak kertas kerja tu macam tak bermakna je, mesti kamu tak nak buat kan. Okey, saya tak tahulah. So, ini merupakan cara untuk hafal lah. Boleh ikut ataupun tak ikut pun boleh ikut cara sendiri, masing-masing semuanya boleh. So, kalau untuk yang pertama, murid bimbingan untuk semua murid. Okey, so kalau dalam soalan esei, macam mana kita dapat jawab? Kita boleh cakap lah, di sekolah perkhidmatan bimbingan dan juga kaunseling patut diberi peluang kepada semua murid tanpa mengira peringkat umur dan juga tahapnya untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid biasanya akan mengalami banyak jenis masalah sosial ataupun masalah diri ataupun masalah keluarga dan tidak tahu cara penyelesaiannya yang betul. So, oleh itu, dengan mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan juga kaunseling, mereka dapat mengetahui cara penyelesaian yang lebih baik daripada orang yang berpengalaman. Seperti kami punya guru kaunseling ataupun para guru yang berpengalaman. Okey, so ini untuk murid. Lepas tu yang kedua ialah profesional. Seorang pembimbing haruslah bersifat profesional. Okey, so kalau profesional, apa yang kamu dapat fikir? Seorang yang berprofesional mestilah berpegang teguh kepada etika kan. Kalau menjadi seorang pembimbing, etika memang sangat-sangat penting, terutamanya kalau dari segi dia menyimpan rahsia kliennya. Klien dia berkongsi masalah dan pembimbing dia patutlah mematuhi tanggungjawabnya untuk menyimpan semua rahsia-rahsia klien. Sebab mengapa hal ini dikatakan demikian? Kerana
Itu akan menyebabkan klien dia berasa selesa untuk berkongsikan masalahnya dengan kamu. Contohnya semasa dia mengalami masalah keluarga, ya, dia tak tahu nak bagi tahu siapa kan. Tapi kalau dia percaya guru kaunseling, dia percaya kepada dia, maka dia sanggup untuk berkongsikan masalah tersebut walaupun dia merupakan satu masalah yang agak memalukan. Contohnya ayahnya merupakan seorang penghisap dadah, dia mengambil dadah semua tu, lepas tu membunuh orang lain. Bagi dia merupakan satu keadaan yang memalukan lah, tetapi sekiranya dia mendapatkan mempunyai seorang pembimbing yang profesional, maka dia sanggup mengeluarkan semua isi-isi hatinya kepada pembimbing. So, oleh itu, ini dapat mengurangkan bebanan yang dipikul oleh klien. Okey, kemudian yang ketiga ialah cegah, iaitu bimbingan pencegahan. Ini berkait rapat dengan satu peribahasa, iaitu mencegah lebih baik daripada mengubati. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Hal ini dikatakan demikian kerana sekarang banyak masalah-masalah sosial timbul dalam kalangan remaja. Oleh itu, bimbingan patutlah diberikan sejak dari bangku sekolah lagi kepada murid-murid sekalian. Oleh itu, kita dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku, seperti vandalism ataupun budaya membuli. Sebab kebanyakan punca berlakunya perkara-perkara seperti tersebut kan, seperti begitu kan, merupakan kesan daripada murid tersebut. Dia nak perhatian daripada orang sekeliling, ataupun dia rasa dia memerlukan satu tempat untuk meluahkan perasaannya. Okey, oleh itu, dengan mempunyai bimbingan yang baik, bimbingan pencegahan sejak dari awal lagi, kita memang dapat mengehadkanlah gejala-gejala sosial daripada berterusan. Lepas tu yang keempat ialah kolaboratif dan juga kolektif. Okey, kolaboratif ialah apa? Kolaboratif ialah bekerjasama. Bagaimana dengan kolektif pula? Kolektif dia merupakan bekerja dalam satu kumpulan lah, satu grup. Itu merupakan apa yang saya faham lah. Kalau ada apa-apa kesilapan ataupun ada penjelasan yang lebih baik, boleh tak di chat box untuk saya lah. Okey, so kalau untuk kolaboratif dan kolektif, mengapa kita perlu mempunyai kerjasama antara banyak pihak? Hal ini bagi membolehkan semua pihak bekerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang sekeliling. Contohnya guru, lepas tu ibu bapa dan juga pihak sekolah boleh mengadakan kempen kesedaran mencegah mencegah pengambilan dadah di dalam masyarakat, supaya meningkatkan kesedaran orang ramai tentang keburukan mengambil dadah. So dengan itu, kesannya pastinya dapat dicapai dengan lebih pantaslah, dan lebih ramai orang yang mempunyai kesedaran tentang keburukan mengambil dadah. Lepas tu yang terakhir sekali ialah sukarela. Bimbingan secara sukarela. Maksudnya, bimbingan tersebut patutlah memberikan kesan secara sukarela kepada yang tu klien. Klien tu dia bersukarela untuk mengubah sikapnya untuk menjadi seorang yang lebih positif, lebih baik. Itu sangat penting sebab dia akan memastikan bahawa tingkah laku positif tersebut dapat berkekalan dalam jangka masa yang panjang. Contohnya budaya kasih sayang. Sekiranya setelah dia mendapatkan bimbingan dan dia telah diterapkan dengan nilai kasih sayang di dalam dirinya, dia pasti akan lain kali kalau dia jumpa ada orang yang mengalami masalah yang sama dengan dia, ataupun dia jumpai seorang yang memerlukan bantuan, dia pasti akan menghulurkan bantuannya dengan cepat sebab dia tahu perasaan itu, sebab dia sudah pernah mengalaminya kan. Okey, so kesannya dia dapat mewujudkan satu suasana yang lebih harmoni lah antara masyarakat. Lepas tu, jom kita ke next slide. Apakah isi kandungannya? Tadang! Ini merupakan satu isi kandungan yang seterusnya, iaitu kemahiran asas bimbingan dan juga kaunseling.
Apakah kemahiran yang diperlukan oleh seorang pembimbing yang memberikan impak yang besar terhadap kliennya? Di sini keluar satu akronim lagi. Sebelum tu, tanya korang, ingat lagi tak akronim tadi? Dia berkait rapat dengan apa? Berkait rapat dengan murid. Murid profesional, cegah KK secara sukarela. Ya, kalau yang tadi berkaitan dengan murid, sekarang berkaitan dengan pemimpin. Okey, so seorang pemimpin digalakkan membina hubungan melalui sikap empati dan berkomunikasi dengan mendengar dan juga membalas. Pemimpin digalakkan untuk membina perhubungan melalui sikap empati dan berkomunikasi dengan mendengar dan juga membalas. Okey. So dari segi ini patut ingatlah. So kalau yang pertama pemimpin, iaitu kemahiran memimpin. Kedua ialah kemahiran menggalakkan klien untuk bercakap. Lepas tu yang ketiga ialah kemahiran untuk membina hubungan. Yang keempat, kemahiran bersikap empati. Lepas tu yang kelima, kemahiran berkomunikasi. Yang keenam, kemahiran mendengar. Lepas tu yang terakhir sekali, kemahiran membalas. Okey. Jom kita ke next slide. Ini merupakan kaedah menjawab dalam soalan essay lah. Saya pun tak tahu apa saya rajin sangat type keluar. Ya, tapi jom kita lihat. Okey, so kalau yang pertama macam tadi, kemahiran memimpin kan. So dia cakap kemahiran memimpin ni dia dibahagikan kepada dua jenis kemahiran, iaitu kemahiran memimpin secara langsung dan juga tidak langsung. Korang tahu kan perbezaan antara kedua-dua ni. Kemahiran memimpin secara langsung ni dia memberikan fokus kepada satu topik lah, dan dia mengajukan soalan berdasarkan topik tersebut. Contohnya dia akan tanya, apakah situasi yang kamu lihat pada hari semalam? Dia nak tahu apakah yang telah berlaku hari semalam. Dia terus mengaju kepada soalan tersebut. Kalau kaedah memimpin secara tidak langsung, dia biasanya dia dibuat pada awal-awal perbualan. Contohnya dia tanyalah, klien, apakah yang kamu ingin mendapatkan perkhidmatan pada hari ini? Dia tanya dia dahulu untuk merangsang dia, mendorong dia untuk bercakap. Tetapi persamaan antara kedua-duanya ialah, jom kita lihat balik slide, iaitu dia dapat merangsang klien untuk meluahkan cerita dan juga perasaan mereka. Contohnya, pembimbing akan menggunakan kaedah soal penyoalan bagi memimpin klien untuk memperincikan ceritanya. Kesannya, banyak maklumat akan dapat diperoleh daripada klien. Maklumat-maklumat tersebut memang sangat pentinglah untuk dikumpul oleh seorang pembimbing yang baik supaya dia dapat menganalisis maklumat yang diperoleh dan juga memberikan penyelesaian yang terbaik kepada kliennya. Okey, lepas tu yang kedua ialah kemahiran menggalakkan klien untuk bercakap. Pembimbing dia haruslah pandai untuk menggalakkan klien bercakap. Dengan cara apa? Dengan menggunakan soalan-soalan jenis terbuka. Semasa klien bercakap, guru pembimbing perlulah mendengar dengan penuh teliti. Sorry, banyak typo. Contohnya, pembimbing memberikan respon yang minimal seperti apa? Seperti mengangguk kepala ataupun melalui cara verbal. Contohnya kamu cakap, ya, betul. Dengan respon yang minimum lah. Impaknya, dia akan menggalakkan klien untuk terus bercakap. Sebab klien dia sudah rasa selesa dengan kamu kan. Dia percaya kepada kamu. Sebab kamu menghormati dia. Kamu mendengar luahan hati dia. So, dia memang akan teruskan berkongsi masalahnya kepada kamu. Kemudian ialah kemahiran membina perhubungan. Hal ini dikatakan demikian kerana hubungan mesra dan juga saling mempercayai antara pembimbing dan juga klien adalah sangat penting untuk memastikan klien berasa mesra. Lantaran suasana alam sekeliling yang terapeutik dan kemesraan pembimbing patut ada. Apakah itu terapeutik? Terapeutik merupakan satu suasana yang selesa lah. Ya, yang tenang, yang selesa, yang memberikan banyak ruang kepada klien untuk bercakap. Kesannya, ini akan mewujudkan rasa kepercayaan kepada klien untuk berkongsi masalahnya. Lepas tu yang terakhir sekali ialah kemahiran empati. Apakah itu empati?
Dia merupakan satu keupayaan lah untuk memahami perasaan orang lain. Kemahiran ini penting supaya yang tu pembimbing dia dapat merasai juga apa yang sedang dirasai oleh klien tersebut. Dengan itu, klien itu bukan sahaja akan rasa dia merupakan seorang pendengar yang baik, maka pembimbing tersebut sendiri dia juga dapat memikirkan cara penyelesaian dan juga respon yang patut diberikan kepada klien, sebab dia sendiri mengalami perasaan tersebut kan, dia pun rasa terduga. So dia tahulah apakah cara-cara terbaik untuk menasihati klien. So itu sajalah untuk subtopik yang pertama, iaitu bimbingan. Kita jumpa lagi untuk next slide. Dan sekiranya ada apa-apa masalah ataupun apa-apa penambahbaikan, sila type di bawah chat box ini. Saya memang amat mengharapkanlah bantuan anda supaya saya boleh menjadi seorang siswa guru yang lebih baik, sebab saya pun sedang belajar untuk bercakap dengan lebih baik, sebab kadang-kadang pun banyak tersekat-sekat lagi. So thank you semua, jumpa lagi next time.